Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insya-Allah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-91, 92, dan kalau ada masa yang berbaki lagi kita akan sambung terus pada ayat yang ke-93. Nota yang bercetak, tuan-tuan boleh lihat muka surat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Terjemahan ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, mereka berkata demi Allah, tallahi, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan, memuliakan engkau daripada kami. Saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, setelah mereka dapat mengenali bahawasanya selama ini Al-Aziz Mesir itu adalah adik kandung mereka, yang sebelum ini mereka telah melakukan keburukan kepada beliau, dan setelah mereka tahu bahawa itu adalah Yusuf yang sebenar-benarnya, dan kita juga telah mengetahui pada ayat yang ke-90, pada ayat yang sebelumnya, bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam telah memperkenalkan dirinya tanpa beliau mengambil apa-apa tindakan kepada mereka. Maka saudara-saudara Yusuf ini telah memperakukan bahawasanya kedudukan Nabi Allah Yusuf ini lebih baik, lebih bagus daripada apa yang mereka alami. Mereka menyandarkan kepada Allah, dan akhirnya mereka memohon keampunan, mereka memohon kemaafan kepada Nabi Allah Yusuf dengan mereka memperakukan, kami adalah orang yang berdosa, maknanya kami adalah di kalangan orang-orang yang melakukan kesalahan. Daripada ayat yang ke-91 ini, apa pelajaran yang boleh kita ambil berdasarkan kenyataan saudara-saudara Yusuf itu? Pelajaran yang pertama, memperakukan bahawa sesuatu kejayaan itu adalah kerana Allah. Kalau sebelum ni ayat 90 kita mendengar, kita membaca Nabi Allah Yusuf itu sendiri yang mengatakan apa yang dia perolehi, kekuasaan dia, pangkat yang dia dapat itu semuanya adalah manallah, iaitu kurniaan Allah. Maka saudara-saudara Yusuf pun mereka memperakui bahawa apa yang Allah beri kepada Yusuf itu juga sebenarnya adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ni dia boleh mengangkat seseorang, Allah Ta'ala itu juga boleh menjatuhkan seseorang. Allah boleh memuliakan seseorang, Allah juga boleh menghinakan seseorang. Kalau kita masih ingat, waktu kita belajar surah Al-Mulk dulu, kita telah ulas tentang Al-Mulk.
Allah Ta'ala sahajalah sebenarnya yang memiliki segala kerajaan dan pemerintahan. Okey, kemudian pelajaran nombor 2. Ini satu sifat yang mulia. Apabila dah melakukan kesalahan, maka tak perlu lagi untuk berdolak dalih, sebab telah terbukti bahawa mereka memang bersalah. Jadi mereka pun mengambil jalan mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ia adalah satu sifat yang mulia bagi seorang yang beriman. Kita dengan Allah, kita bersalah, memang kita dianjurkan untuk mengaku dosa. Begitu juga dengan manusia. Baik, kita teruskan ayat yang ke-92. Setelah mereka mengaku bahawa mereka memang benar-benar bersalah, apakah tindakan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam? Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Okay. Terjemahan ayat, dia iaitu Yusuf itu berkata, dia jawab kembali setelah pengakuan saudara-saudaranya. Dia kata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan. Nabi Allah Yusuf kata apa? Seolahnya dia kata, dia sangat berlapang dada. Susah nak cari insan seperti Nabi Allah Yusuf. Kalau kita mungkin dah, kalau kita lah, tapi kita kena belajar. Ini penting belajar, tiru macam Nabi Allah Yusuf. Soalannya ayat ni apa? Cukup-cukup lah, tak apa, tak payah kenang-kenang dah, dia kata. Tak payah dah nak ungkit-ungkit kembali, dia kata. Korang tak perlu nak rasa bersalah, korang tak perlu nak rasa macam rasa bersalah dan sebagainya. Sedangkan kalau ikut jahat mereka tu sebenarnya sangat jahat lah kan. Tapi inilah yang Allah nak kita belajar daripada kisah Nabi Allah Yusuf. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengatakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Dan dia jualah yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Maknanya ayat ini menunjukkan Nabi Allah Yusuf memaafkan tak mereka? Jawapan dia ya. Tapi bukan sekadar maaf. Dia anggap macam benda tu tak pernah terjadi. Dia kata lah, macam kata tutup buku lah, dia kata. Kemudian perbuatan itu tetap salah. Kejahatan mereka yang pernah meletakkan Nabi Yusuf dalam perigi itu kan tetap salah. Tapi Nabi Allah Yusuf memberitahu kepada saudara-saudaranya, Allah tu maha pengampun, Allah akan mengampuni kamu, dia maha penyayang daripada segala yang penyayang. So apa pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-92 ini? Nombor satu di sini kita dapati, inilah sebenarnya pelajaran yang sangat penting yang kita boleh ambil, iaitu kita kelebihan memaafkan orang, terutama di saat kita ada peluang untuk membalas. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni dia buang, maksudnya dia tak ada nak sifat dendam, tak ada sifat dah macam, sedangkan kita tahu dia ada peluang untuk membalas, tapi dia tak ambil. Jadi sebenarnya memaafkan orang lain ni, lepas tu berlapang dada dengan apa yang pernah berlaku, sebenarnya ada dalam kisah yang Allah rakamkan dalam Quran. Kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Nur ayat yang ke-22, muka surat 350 dalam Quran, saya pernah sebut ataupun tetap pernah dengar kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Mistah bin Uthathah. Kalau kita pernah dengar yang kisah
Nabi Allah Abu Bakar Siddiq, dia ada anak saudara dia, yang anak saudara ni yang susah. Dialah yang jaga dia, bagi dia makan, sponsor dia, pelihara dia. Sampai satu peristiwa, yang ni tuan boleh baca sebab turun ayat 24 surah An-Nur, dan nota ni saya cuma bawa ayatnya. Yang kalau tuan pernah dengar kisah anak kepada Abu Bakar Siddiq, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, pernah difitnah. Maruahnya pernah dijatuhkan. Orang mengatakan Aisyah ini ada hubungan, kita kata ada skandal dengan salah seorang sahabat namanya Safwan. Cerita tu tuan-tuan, kalau kita baca, betapa beratnya fitnah nama baik maruah Aisyah. Hampir dikata ayat dalam kita baca dalam ayat ni, kita baca dalam hadis Nabi, hampir 50 hari macam tu, kan, telah tersebar bahawa Aisyah ni telah buat perbuatan sumbang, telah menjatuhkan maruah dia, sampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tak tahu nak cakap apa, kan. Dia sampai tak boleh nak cakap apa, sebab wahyu tidak turun, tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. So di antara salah seorang yang menjaja, yang bawa mulut cerita Aisyah ni telah melakukan perbuatan buruk sekian, salah seorangnya adalah anak saudara Abu Bakar Siddiq, Mistah tu, yang telah memburukkan nama Aisyah, anak kepada Abu Bakar Siddiq. Maka setelah turun 10 ayat dalam surah An-Nur yang membersihkan nama Aisyah, maka setelah dibuat siasatan siapa yang bawa cerita ni, salah seorang yang sangkut adalah Mistah bin Usasah. Abu Bakar Siddiq setelah dia tahu, rupanya anak buah dia sendiri yang memburukkan kisah Aisyah, maka Abu Bakar Siddiq mengambil tindakan. Dia bersumpah untuk tidak mahu lagi menjaga sponsor Mistah bin Usasah. Faham tak? Kalau kita macam kita bagi dia makan, bagi dia tempat tinggal, tiba-tiba dia yang burukkan anak kita. Kita mungkin dah halal, kita kata kau jangan pijak rumah aku ni. Contohlah. Contoh. Tak nak tengok muka kau dah, contoh. Kan, kalau baca kisah geram juga. Tapi inilah Al-Quran mengajar kita. Maka setelah Abu Bakar mengambil tindakan tu, turun ayat yang 22 ni, surah An-Nur, yang Allah Ta'ala menawarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Allah tawarkan apa? Allah tawarkan, kalau kau maafkan Mistah, Allah tawarkan dengan dapat pengampunan dosa. Okay, kita tentang baca ayat tu, tapi kita tak bacalah, saya sebutkan terjemahan ayat tu. Kita tengok ya, ayat tu bunyinya apa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22 tu, dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan daripada kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberikan bantuan kepada kaum kerabat, orang miskin dan orang yang berhijrah pada jalan Allah. Ayat ni sebenarnya ditujukan kepada siapa? Abu Bakar Siddiq. Tahu, bayangkan Allah Ta'ala kata, janganlah orang yang kaya tu, Allah kata, dia hidup dia senang, dia bersumpah tak nak lagi tolong seseorang yang orang itu kaum kerabat dia, orang itu pula miskin, orang itu pula pernah berhijrah. Siapa dia orang tu? Mistah bin Usasah. Lepas tu Allah kata, dan hendaklah kamu memaafkan, kata Allah. Allah kata wal ya'fu, Allah kata hendaklah kamu memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah kamu berlapang dada. Allah kata maaf, lepas tu tutup cerita. Anggap seolah-olah tidak pernah berlaku. Tidakkah kamu mahu Allah mengampunkan dosa kamu? Allah tawarkan, kalau kamu maaf,
Kalau kamu berlapang dada, tidakkah kamu mahu kamu itu diampunkan dosa kamu oleh Allah? Ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita baca cerita yang berikutnya, apa tindakan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lepas dia tahu Allah akan ampunkan dosa dengan maaf. Kalau kita Allah tawarkan ampun dosa, dengan kita nak memaafkan orang yang buat salah kepada kita, bukan sikit-sikit, bukan benda kecil ni, sampai hidup kita boleh porak-peranda, hidup kita dah jadi teruk disebabkan si fulan ini saja. Adakah kita sanggup maafkan? Ada orang dia kata, tunggu saya fikir ustaz noh. Kalau kita fikir, betul lah kata orang, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tak pernah jadi pada kita. Senang-senang nak maaf kita kata. Tapi inilah Quran ajar pada kita. Jadi cara dia macam mana nak legakan hati ni, kan nak bagi hilang perasaan marah sangat ni, maka kita belajar kisah Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf punya teruk macam tu pun dia boleh maafkan adik-beradik dia. Dia boleh lapang dada. Apalah sangat aku manusia yang biasa yang banyak salah pada Allah ni. Aku tak nak maafkan adik-beradik aku. Aku tak nak maafkan pakcik, makcik aku, kaum kerabat aku. Betul tak? Datang syaitan lagi. Syaitan datang. Ish, kalau aku jadi engkau, aku tak maafkan. Contoh, kita pun tak jadi maaf. Teringat pula kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, kan, maafkan. Moga-moga beratnya ujian hidup kita disebabkan orang yang buat salah tu. Moga-moga beratnya dosa kita, banyaknya dosa kita kepada Allah itu, Allah boleh ampunkan. Jelas tak tuan-tuan? Dan nanti kita akan tengok macam mana Nabi Yaqub pula, setelah dia dengar anak dia buat pengakuan, apa dia akan buat? Kalau Nabi Yusuf kita tahu dah. Itu yang orang kata apa? Kalau Nabi pun memaafkan umatnya, takkan kita tak maafkan orang? Tetap. Sampai kita ada orang, dia tak nak tengok muka orang tu dah, menyampah sangat dah. Geram sangat kan? Kan, dendam, buang. Moga-moga kisah ni dapat melegakan hati kita. Kalau tidak, kepala kita sakit dia fikir orang tu je. Betul tak? Hati kita ni ada je. So kita buang dia cepat-cepat, buang dia jauh-jauh. Moga-moga kisah ni dapat mendidik kita menjadi seorang yang pemaaf. Kalau mampu, mujahadah untuk berlapang dada. Baik tuan-tuan, sikit lagi. Pelajaran nombor 2 yang kita dapat belajar, Allah sentiasa akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesalahan. Sebab Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Rahim, Allah itu Maha Arhamur Rahimin. Jadi moga-moga kisah Nabi Allah Yusuf ni dapat mengubah perbuatan kita yang macam yang suka dendam, susah nak makan orang ni, boleh dibuang. Jadi kalau tuan-tuan nak kuatkan lagi semangat untuk maafkan orang lain ni, saya ada nukilkan dekat situ 4 ayat dalam Quran yang Allah mengatakan dia itu adalah pemberi maaf. Allah tu sendiri adalah pemberi maaf. Itu pada ayat nombor 43 surah Nisa 99, 142 dan surah Al-Hajj ayat nombor 60. Nanti tengok dekat ayat tu. Kenapa saya bawa nombor surah tu 443 tu, 4 tu nombor surah ya, 443 tu nombor ayat. Kenapa tak letakkan ayat dengan terjemahan? Tak sempat. Tak sempat nak masuk, saya letak nombor je nanti rujuk. Baik, pelajaran nombor 3. Kita ni sepatutnya doakan orang yang melakukan kesalahan dengan keampunan Allah. Sepatutnya kitalah yang minta doa pada Allah, ya Allah, ampunkanlah orang yang pernah fitnah aku dulu. Orang yang pernah buat salah kepada aku, ampunkanlah dosa dia ya Allah. Boleh buat tak macam tu tuan-tuan? Agak-agak lah boleh buat lah. Kalau dengan musuh kita lah.
Cuba belajar, maafkanlah dia. Sebab kita tak rugi apa-apa. Tuan-tuan, kita tak rugi sedikit pun kalau kita maafkan orang lain. Bahkan kita dapat apa? Keampunan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita ambil konsep aku tak nak maafkan dia, jumpa nanti di hari akhirat. Ada tak skrip macam tu? Tak apa, kita jumpa di hari akhirat. Whatever and ever, jumpa ke akhirat. Jangan. Ambil kesempatan maafkan. Moga dosa kita yang selama ni banyak Allah ampunkan. Pelajaran nombor 4 daripada ayat tadi kita dapat belajar keluasan sifat rahmat yang ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maafkan tak perbuatan saudara-saudara Nabi Allah Yusuf ni? Allah maafkan. Nabi Yusuf sendiri yang cakap Allah itu arhamu rahimin, Allah ampunkan dosa. Baik, kita terus pergi kepada ayat 93. Oh, dah tak dan dah 20 minit 45 saat. Kita sambung esok boleh? Saya cuba untuk habiskan sebelum hari Khamis. Saya cuba tapi tak perlu terkejar-kejar juga. InsyaAllah kita sambung ke macam mana ni? Saya sambung lah ya, sebab ke tuan-tuan cuti. Sama cuti kan? Ke macam mana? Okey, ayat 93 kita baca esok lah, insyaAllah. Tak perlu kita ambil waktu yang lebih, cukup 20 minit. Moga-moga walaupun 2 ayat, kita dapat baca ayat ni 91, 92, memberikan kita banyak pelajaran. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita yang banyak ni, yang besar ni, dengan kita memaafkan kesalahan orang lain. Dan apa yang kita lakukan, Allah itu maha memberikan pengampunan. Okay. Tuan-tuan dapat tak nota soft copy? Dapat nota salinan lembut? Dapat Okey, tak dapat nanti bagi tahu, saya akan edarkan semula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.